Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, siapa yang ada dekat luar, ada sedang menonton live saya pada hari ini, maybe boleh tinggalkan message anda dari mana. Okey, Ashraf Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ke hari ini? Siapa lagi ada dekat luar tu? Maybe boleh tuliskan anda dari mana dan sedang menyaksikan live dari Sri Lanka pagi ini. Baik, apa khabar semua pada hari ini? Saya mungkin ada sebahagian dah kenal. Saya Siti Sakinah binti Mi Umar Baki selaku CEO dan juga pengurusi Sri Lanka. Assalamualaikum, Muhammad Sabaruddin dari Kuching, Sarawak. Line clear ya, sebab saya tak pakai mic pagi ni. Sebahagian orang mengenali saya sebagai Ustazah Sakinah ya. Saya Ustazah Sakinah tapi bukan Ustazah yang mengajar tu tau. Saya Ustazah NGO je. Okey, dan Farah, baik Alhamdulillah. Farah sihat. Farah macam mana? Okey, sebahagian lagi mengenali saya di Facebook sebagai Oma. Okey, Oma ni bukan macam Oma, Oppa tu kan. Tapi Oma adalah panggilan untuk dari cucu-cucu saya. Saya ada 2 orang cucu. Dia memanggil saya Oma. Jadi bagi anda di luar sana, nak panggil Oma pun boleh, nak panggil Ustazah Sakinah pun boleh. Okey. Baik, iaitu sebagai pengenalan ringkas, dan saya harap anda yang berada di luar sana semua sihat-sihat pada hari ini, hari Jumaat, dan ini merupakan hari Jumaat kedua tanpa Jumaat ya. Mungkin satu perkara yang menyedihkan bagi ramai kerana ini adalah kali kedua kita tidak dapat ya, khususnya bagi orang lelaki tidak dapat keluar untuk solat Jumaat sebagaimana biasa. Di hari ke-10 Restriction Movement Order, kami di Sri Lanka semuanya bekerja dari rumah. Masing-masing masih gigih, masih bersemangat, penuh komitmen melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Tetapi cumanya cara gerak kerja kita sajalah yang berbeza, iaitu kita bertugas dari rumah. Dan sepanjang minggu ini Alhamdulillah, setiap hari akan ada satu orang yang akan berkongsi berbagai perkara berkaitan dengan kerja, begitu juga dengan pengisian untuk menjadi santapan rohani, untuk memberi info kepada anda di luar sana. Kalau kita nak lihat tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni, saya fikir di mana-mana sahaja ramai sudah pun memperkatakan tentang isu corona yang sedang tersebar sekarang ini. Namun satu perkara yang perlu kita ingatkan adalah dunia di mana kita berada ini, salah satunya adalah sebagai makanul musibah. Maksud makanul musibah itu adalah tempat di mana kita akan diuji, tempat di mana akan Allah turunkan musibah, ujian pada kita sebagai hamba-Nya. Jadi dalam pada kita berhadapan dengan musibah ini, satu persoalan yang kita akan tertanya-tanya ya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, adakah kita harus takut? Jawapannya sudah pasti tidak. Dan dalam kita berhadapan dengan keadaan ini, adakah kita perlu gelisah? Jawapannya juga tidak. Dan perlukah kita panik?
itu pun rasanya tidak. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Bukankah kita ni semua memang pasti akan mati? Kan? Satu perkara sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa, dan barangkali Allah mendatangkan ujian ini kepada kita untuk mengingatkan kita bahawasanya mati itu sangat-sangat hampir. Kalau tidak, dalam keadaan biasa, barangkali kita tahu semua orang akan mati, tapi sejauh mana kita peka tentang perkara itu, sejauh mana kita betul-betul melakukan sesuatu untuk sebagai persiapan kepada mati. Orang beriman itu dia tidak takut mati, ya. Orang beriman itu dia tidak cari mati, dan orang beriman itu dia tidak gelisah dengan mati. Namun justru seorang yang beriman itu seharusnya pada kita adalah membuat persiapan untuk mati. Virus ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah cara Allah untuk mengingatkan kita. Ya, Allah menyebut di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Allah nak menguji kita, ya, dengan khauf, dengan ketakutan, dengan jau', dengan kelaparan, dan juga naqsim minal amwal, kekurangannya harta benda. Wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi tugas kita sebenarnya apa? Dalam ayat Al-Quran itu Allah kata wa basyiris sabirin. Basyir ini adalah kalimah atau perkataan yang Allah datangkan apabila hendak menyampaikan berita gembira. Jadi apakah berita gembira itu kepada orang-orang yang sabar, ya? Sebenarnya apa sebenarnya tugas kita bila berhadapan dengan situasi ini? Adalah kita hanya ada sabar, ya. Dan tentunya sabar itu bukanlah sekadar kita menyerah diri sahaja, tetapi ia perlu ada ikhtiar, ya. Ikhtiar kita sebagaimana yang tersebar luas, yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kita perlu bersihkan tangan kita selalu, kita adakan social distancing, ya. Dan bagi mereka yang sakit, batuk dan sebagainya, kena pakai mask, ya. Itu adalah usaha kita, ikhtiar kita sebagai seorang mukmin. Kita perlu berikhtiar, tetapi kita jangan takut. Of course lah, kita manusia biasa, kita lemah, kadang-kadang kita takut, tapi kita kena balik ingatkan diri kita. Ya, Allah menyebut juga di dalam Al-Quran, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita bila dengar aja ada kematian ke apa, kita kan selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu tempat kembali kita adalah kepada Allah. Allah nak kita kembali kepada dia. Jadi jangan kita lupa, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada ubatnya, insya-Allah. Dan ubat yang paling mujarab itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita berusaha mencari rawatan ataupun penyelesaian kepada pandemik yang sedang melanda satu dunia sekarang ini, jangan sekali-kali kita lupa, jangan sekali-kali kita lepaskan peluang ini. Peluang kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia, peluang kita berada di rumah bersama keluarga, peluang kita mempunyai banyak masa berbanding dengan hari-hari lain untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Kita menggunakan peluang yang ada untuk kita, barangkali kalau sebelum ni tak banyak baca Quran, kita banyakkan baca Quran, ya, dan kita boleh buat perkongsian dengan kawan-kawan, anak-anak dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama zikir pagi dan petang. Tak susah pun sebenarnya nak zikir pagi petang tu, tak mengambil masa yang lama, dan jangan lupa juga untuk membaca doa. Ramai ustaz-ustaz dah berkongsi doa-doa yang untuk kita amalkan, dan mungkin salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasai'il asqami. Ya Rab, kita minta Allah jauhkan kita daripada penyakit kusta, penyakit penyakit gila dan penyakit-penyakit yang berada di atas muka bumi ini, kerana sesungguhnya Allah sahajalah yang mampu memberi penyelesaian kepada segala permasalahan-permasalahan kita. Dan jangan kita lupa juga, dunia ini juga adalah makanul ibadah, iaitu tempat untuk kita beribadah. Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi musibah yang sedang kita lalui sekarang ni,
Dan kita perlu kuatkan ibadah kita. Sebab apa? Bila kita semakin kuat ibadah, maka kita akan semakin kuat untuk berhadapan dengan situasi yang sedang kita lalui ini. Orang yang kuat ibadah, hatinya akan lebih kuat dan tabah untuk berdepan dengan apa sahaja permasalahan dalam kehidupan. Subhanallah. Kita baru sahaja diuji sebenarnya dengan perkara ini. Sebelum ni alhamdulillah negara kita ni adalah sebuah negara yang aman, yang jarang sangat kita ditimpa dengan ujian-ujian besar berbanding dengan barangkali negara-negara lain. Dan secara khusus saya ingin membicarakan tentang mereka yang berada di Syria, sebab kami sebagai sebuah NGO yang memang kerja kami membantu rakyat Syria, dan saya sendiri berpeluang untuk pergi ke sana dan berjumpa dengan mereka-mereka ini. Dan bagi mereka yang dah mengikuti perjalanan ujian yang menimpa mereka, bukan sehari dua, kita baru nak masuk hari ke-10 ya, kita diarahkan untuk berada di dalam rumah kita, untuk tidak keluar kecuali untuk urusan-urusan penting. Tetapi bagi mereka telah melalui ujian lebih memasuki tahun yang ke-9 ya, di mana ramai di kalangan mereka yang terpaksa melalui keadaan apabila kawasan mereka terkepung. Mereka tidak boleh keluar sewenang-wenangnya, mereka tidak boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang mereka biasa lakukan setiap hari. Dan subhanallah, dalam apabila saya pergi melaksanakan misi itu bersama dengan tim kami, satu perkara yang sering saya perhatikan adalah bagaimana mereka dalam melalui hari-hari yang sangat sukar nak berbanding dengan kita, mereka tidak hilang dua perkara. Yes, yang pertamanya adalah faith ataupun kepercayaan ataupun yakin dengan qada dan ketentuan Allah. Kedua, mereka sentiasa ada hope ataupun amal ataupun bersangka baik dan berharap yang semua itu akan berlalu ya. Faith and hope, dua benda tu. Dia yakin dengan ketentuan Allah, dan dalam masa yang sama dia sentiasa berharap, mempunyai motivasi yang tinggi yang semuanya akan berakhir. Dan apa saja yang kita lalui sekarang ini, walaupun ianya sangat sukar bagi kita, ada di kalangan kita ahli keluarga mereka, sahabat andai mereka yang telah pun disahkan positif COVID-19. Kita ucapkan takziah. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan takziah bagi keluarga-keluarga yang mana ada di kalangan ahli keluarga mereka telah pun meninggal akibat virus ini. Saya dari hati saya doakan agar kesemua mereka yang meninggal berikutan daripada virus ini dikira sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ahli keluarga semuanya diberi kesabaran di atas dugaan dan ujian yang Allah turunkan ini. Dan bagi mereka yang telah pun disahkan positif dan sekarang berada dalam kuarantin, sama-sama kita doakan agar mereka diberi kesembuhan, agar diberi kelegaan daripada virus ini, daripada penyakit ini, agar kita semua dapat berusaha untuk menjadi insan-insan yang lebih baik, insan-insan yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan ujian ini sebagai satu perkara yang positif agar kita dapat menjadi the better version of ourselves. Ya, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, dalam ramai-ramai orang-orang yang saya jumpa sewaktu kita melaksanakan misi, rata-rata mereka, walaupun mereka berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat sukar, macam mana yang saya kata sukar? Okey, bayangkan kalau kita berada dalam rumah, kemudian kita sedang duduk bersama keluarga kita, kemudian tiba-tiba datang satu letupan, satu bom yang jatuh hingga menyebabkan bumbung rumah kita jatuh menimpa kita. Dan kita terpaksa menyelamatkan diri. Ada yang mati tertimbus, ada yang tangan terputus, ada yang kaki terputus, ada yang matanya terkeluar, berbagai-bagai keadaan, terpaksa melarikan diri dalam keadaan begitu, dan terpaksa berpindah mencari perlindungan di kawasan-kawasan yang lain. Apabila sampai saja di kawasan yang lain,
belum tentu lagi keadaan lebih baik menanti mereka. Sebab walau mereka berada di mana sekalipun, seolah-olah peluru itu sentiasa memburu mereka. Mereka berjalan setapak, peluru tu dah 2 tapak ke depan untuk mengejar mereka. Dan kita lihat bagaimana sejak daripada bulan 12 2019, peningkatan yang begitu mendadak bagi jumlah pelarian ke kawasan utara Idlib. Sewaktu sebelum terjadinya peristiwa itu, sebab saya dan tim berada di sana pada penghujung November. Ya, pada waktu itu pun keadaan di kawasan utara Syria itu sangat padat. Di mana-mana saja kita pergi, kita akan lihat di depan, di kiri, di kanan, di belakang hanyalah kemah-kemah. Sama ada di kawasan rendah, di kawasan tinggi, di atas bukit yang berbatu, dan bukannya ada prasarana, tak ada sebagainya, tak ada tandas. Kadang-kadang ada tandas tapi tak ada air dan mereka terpaksa mengangkut air di tempat yang jauh. Tetapi subhanallah, dalam keadaan itu pun sentiasa meniti di bibir mereka, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang menjadi satu inspirasi sebenarnya bagi saya dan juga tim. Bagaimana dalam keadaan begitu pun mereka sangat bergantung kepada Allah. Mereka sangat bersyukur, ya, walaupun keadaan mereka tidak baik daripada keadaan mereka yang sebelumnya, tetapi mereka tetap bersyukur keadaan mereka tidak menjadi lebih buruk daripada wallahu alam apa yang boleh berlaku, ya. Sebab rata-rata orang di Syria ni macam orang dekat Malaysia juga, kehidupan mereka macam kita. Macam mana kita menikmati kenikmatan hidup bersaudara mara, berjiran, nak pergi kedai, nak pergi berjalan, nak makan buah-buahan kan. Buah-buahan tempatan kita kan eksotik, sedap-sedap semuanya. Mereka juga di sana diberi kelebihan oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi kerana bumi Syam itu bumi yang berkat, ya, yang disebut di dalam Al-Quran, dan banyak hadis-hadis yang menyebut tentang keberkatan bumi Syam. Ya, bukan calang-calang orang lah yang diuji di sana kan. Kita alhamdulillah, kita masih bersyukur, ya, walaupun kita diuji begini, kita masih ada lagi dari segi medical services kita jauh lebih baik daripada apa yang ada pada mereka. Bila saya mengenangkan apa yang saya lihat sewaktu saya ke sana dulu, saya tak dapat nak bayangkan, ya, kalau telah mula tersebarnya COVID-19 ni di kalangan mereka, what is the outcome, ya. Dia orang tidak ada okey, tadi Mariam tanya bagaimana dengan keadaan mereka di Syria, persediaan mereka menghadapi COVID-19. Okay. Mereka tidak ada nikmat untuk tinggal di dalam rumah kecuali sedikit. Ada yang tinggal di dalam rumah, saya bukan kata semua ni di dalam kemah, tetapi kebanyakan daripada mereka berada di dalam kemah. So the joy of living in a home, in a house, itu mereka tidak ada. Kita restricted movement, kita duduk di dalam rumah kita, kita masih boleh melakukan berbagai aktiviti di dalam rumah kita. Yang ada TV, yang ada adik kat rumah. Rumah saya ada TV je. Okey, yang ada internet, boleh akses internet, boleh tengok YouTube, boleh macam-macam boleh buat kan. Tetapi ramai di kalangan mereka cuma ada kemah. Dan rata-rata kemah yang mereka duduki itu hanyalah canvas, ya, dan barangkali ada bantal, ada tilam, and ada barangkali sedikit peralatan dapur, and that's about it. Ya, kanak-kanak tidak mempunyai permainan untuk main. Kalau dia orang nak main, dia orang keluar. Dia orang keluar bermain tanah dan sebagainya. Sahabat kami yang berada di sana berkongsi cerita bagaimana dia terpaksa deal yang budak-budak duduk main najis. Minta maaf cakap, maybe not all areas, maybe hanya segelintir, but it happens. Oleh kerana mereka tidak ada kelebihan macam kita, ya. Sebab tu saya cakap, saya tak dapat nak bayangkan seandainya COVID-19 ni mula tersebar di kalangan mereka, khususnya mereka yang berada di utara Syria ini, sebab kawasannya terlalu padat. Kalau masa saya pergi bulan November tu pun dah padat, dah penuh, apatah lagi sekarang ini setelah perpindahan lebih 1 juta orang dalam satu tempoh yang sangat pendek, sehingga kan kelengkapan pun tidak mencukupi untuk memberi keselesaan sedikit kepada mereka.
kita di sini dengan restricted movement order kita boleh stok makanan, kita boleh pergi beli pula lagi bila stok kita habis. Bagaimana mereka kat sana? Kalau dalam keadaan biasa pun, makan itu sukar. Ya. Saya pernah mendengar seorang balu menceritakan yang dia cuma mampu menyediakan roti kosong sahaja kepada anaknya. Roti tu is basically water, flour and maybe a little bit of salt. Ya. Tepung, air dan mungkin sedikit garam. Itu saja. Ia tidak mempunyai zat, minerals, vitamins yang mencukupi dan yang diperlukan oleh kanak-kanak. Tapi itu saja yang dia mampu beri, ya, dan dia mampu keluar untuk bekerja. Namun dalam keadaan sekarang di mana COVID-19 sudah menjadi pandemik, betul ya saya sebut tu, telah tersebar ke seluruh dunia, tentu sekali keadaan bertambah-tambah sukar untuk mereka. Kalaupun yang ada pekerjaan mungkin akan sukar untuk keluar bekerja, dan apatah lagi mereka yang tidak ada pekerjaan dan tidak ada sumber keuangan yang selama ini bergantung kepada bantuan daripada badan-badan kemanusiaan. Dan saya difahamkan ianya sangat terhad ya, jika hendak masuk dari luar, nak masuk dari Turki sekarang ni sangat-sangat terhad, kecuali benda yang barangkali yang memang dah ada di dalam Syria. Terhad bukan bermaknanya tidak masuk sama sekali. InsyaAllah bantuan tu tetap akan ada. Cumanya tidak seperti sebelum ni lah ya. Jadi dalam kedaifan mereka, dalam keadaan dia punya medical system dia tidak macam kita, tidak ada kekurangan makanan yang berzat, kekurangan bekalan air bersih. What's going to happen to them? What's going to happen to them? Saya memang tak dapat nak imagine, dan saya sebenarnya pernah menangis memikirkan apakah nasib mereka seandainya COVID-19 itu mula tersebar. Jadi saya fikir kita perlu mengambil iktibar tentang apa yang berlaku. Allah datangkan kepada kita COVID-19 ini sebagai satu peringatan kepada kita. Kalaulah benda ini, kalaulah virus sedahsyat ini tidak memberi kesedaran kepada kita, saya pun tak tahulah kita perlu apa lagi untuk menyedarkan diri kita. Dan dalam keadaan kita berada di rumah sekarang ini, sebenarnya masih banyak yang perlu dan masih banyak yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Syria Care sendiri masih lagi menjalankan satu projek yang kita namakan Syria Care for Malaysia, di mana kita akan membekalkan mask, kita akan membekalkan sanitizer bagi our frontliners. Syabas, terima kasih kepada anda semua yang telah berkorban masa, tenaga dan nyawa untuk membantu dan menyelamatkan rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, kita juga membekalkan makanan bagi anak-anak kita yang berada di universiti yang tak dapat balik, kerana kita tak balik tu pun sebab untuk menjaga keselamatan kesemua kita sebagai rakyat Malaysia. This is a time to unite and be together. So Malaysia Syria Care masih lagi menjalankan projek itu, dan ianya akan berjalan sehingga tengah malam ini, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ingin menyumbang bagi Syria Care for Malaysia masih boleh teruskan menyumbang. Dalam masa yang sama, kami sedang berusaha untuk menjalankan projek pembinaan rumah di kawasan utara Syria. Buat masa ini kita masih lagi dalam proses pecah tanah untuk nak meratakan tanah tu, sebab tanah tu kawasan itu agak berbatu, di kawasan tinggi, dan ianya akan kita jadi rumah-rumah itu kita akan uruskan sebagai wakaf, jadi bagi mereka yang berminat. Dan juga projek bagi kempen Ramadan Al-Khair kita masih lagi berjalan sebagai persediaan bulan Ramadan ya. Barangkali ada yang bertanya, malah sudah ada yang pernah bertanya pada saya, adakah projek itu akan berjalan? InsyaAllah kita yakin ya, setiap ujian itu dia ada tempohnya dan ianya akan tamat. Bila dia akan tamat tu wallah alam kita tak tahu, tetapi kita berusaha, dan insyaAllah kita akan berusaha agar insyaAllah semoga kita sama-sama doakan Ramadan kali ini kita dapat menyambut Ramadan tanpa COVID-19, dan insyaAllah kita akan terus
menjalankan kerja-kerja sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelum ini, iaitu mengagihkan makanan berbuka puasa. Kalau dalam keadaan sekarang pun mereka sangat-sangat sukar, apatah lagi harapan mereka cukup tinggi untuk Ramadan kali ini. Harapan mereka kepada Malaysia sangat tinggi. Mereka sangat look up kepada orang Malaysia dan mereka sangat berterima kasih pada rakyat Malaysia. Saya tak tahu anda di luar sana ada tak menonton video doa oleh pelarian Syria untuk Malaysia. Cuba bagi tahu dengan saya, siapa yang pernah tengok video tu, cuba komen sikit sekarang. Baik, alhamdulillah kami menerima banyak video sebenarnya yang kami terima di mana mereka mendoakan kesejahteraan kita. Subhanallah, dalam keadaan mereka begitu diuji, dalam keadaan mereka sendiri ditimpa dengan bahaya, tetapi mereka mengambil masa untuk sama-sama mendoakan kita rakyat Malaysia agar kita sama-sama terhindar daripada wabak COVID-19. Saya masih ingat antara baik-baik doa yang Masya Allah viral sekarang ni. Siapa yang ada tengok doa tu, cuba komen sikit. Pakcik tu apabila dia mendoakan, dia kata apa? Supaya Allah gantikan ketakutan kita dengan keamanan, supaya Allah lapangkan segala kesulitan kita itu, Allah lapangkan, supaya Allah hilangkan penyakit COVID-19 tu dan diangkat daripada Malaysia dan seluruh dunia. Dan dia kata, ya Allah Tuhanku, kami mempunyai saudara-saudara kami di seluruh dunia, tetapi khususnya di mana? Khususnya kita yang selama ini, kata dia dalam doanya dan juga doa yang lain-lain yang saya terima, selama ini mereka berkata sewaktu kami berada dalam kesukaran, sewaktu kami berhadapan dengan kesakitan ini, mereka rakyat Malaysia berada bersama-sama kami. Dan mereka tak mampu nak bagi duit kat kita. Mereka mungkin tak mampu nak buat kajian bagaimana nak menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tapi mereka mampu menghulurkan doa untuk kita semua. Untuk kita semua. Kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira sama ada yang Muslim ataupun yang bukan Muslim, dari agama apa sekalipun, kita sebagai rakyat Malaysia, mereka sangat terhutang budi dengan kita dan mereka mendoakan kita. Dan saya sendiri memang sebab apabila menonton video itu, walaupun dah berkali-kali tonton, dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menyebarluaskan video itu, yang telah menjadikan video itu viral dan menjadikan video itu trending. Terima kasih kepada semua. Allah sahaja yang dapat membalasnya, dan semoga kita harapkan, kita aminkan doa yang telah dibaca oleh pakcik itu dan orang-orang lain juga. Sebab ada satu lagi doa yang video yang saya dapat tu daripada seorang syekh di Ma'had Abi Hanifah An-Nu'man, salah satu ma'had yang kita tak ajar sepenuhnya, juga mendoakan doa yang sama. Pakcik yang doa dalam video itu, berita yang saya dapat adalah mereka ini merupakan pelarian baru, dan pada waktu dia baca doa itu, mereka berada di dalam kemah dan pada waktu malam. Jadi bayangkanlah dalam keadaan mereka yang melalui berbagai kesulitan itu pun mereka masih ingatkan kita. Jadi apatah lagi kita yang walaupun kita sulit, tetapi sebenarnya keadaan kita jauh lebih baik daripada mereka. Jadi jangan lupakan mereka juga. Kita sama-sama doakan agar wabak ini terangkat daripada kita semua, dan kita sama-sama doakan kita mendapat hikmah daripada Allah turunnya bala ataupun musibah ini. Rugi sangat kalau misalnya Allah dah turunkan ujian ini tetapi kita tak lulus ujian ini. Sebab setiap ujian itu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah apabila menguji, semua orang akan diuji, tetapi Allah nak tengok daripada ujian yang Allah turunkan itu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya.
Jadi dalam masa kita berada di rumah, kita banyakkan zikir, kita banyakkan baca Quran, kita banyakkan berdoa, kita juga boleh banyakkan jadi kita banyak, maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Kita banyakkan doa, kita banyakkan solat, kita banyakkan zikir, dan kita juga boleh terus menyumbang kepada mereka. Di siapa yang pernah pergi ke Facebook page kita dan juga ke IG kita dan juga Twitter, boleh lihat bagaimana ramai sosok-sosok penting dalam masyarakat kita, antaranya isteri Datuk Seri Menteri Besar Selangor sendiri, Datin Seri Mas Diana, minta maaf saya asyik nak panggil puan je, maaf ya. Datin Seri Mas Diana sendiri berkata stay at home pun tetapi kita masih boleh terus menyumbang. Ada Izaan, ada Kaibaha, ada Prof Makno, ada Dr Azrul, ada ramai ni kalau saya nak sebut. Ada Wani Hasrita, semuanya mengharapkan kita memanfaatkan masa-masa kita berada di rumah ini dengan kita beribadah dan dekat dan hampir kepada Allah supaya kita menjadi ahsan di kalangan orang yang lebih baik, di kalangan orang-orang yang diuji, dan teruskan menyumbang kepada mereka. InsyaAllah apabila kita memberi, Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita beri. Allah, insyaAllah kita harapkan apa saja yang anda beri, Allah akan terus melapangkan urusan-urusan kita. Apabila orang tu hati dia lapang, subhanallah, ujian besar macam mana pun yang menimpa, dia tidak akan rasa serabut, dia tidak akan rasa stres yang keterlaluan. Stres ni biasa, dan stres ni tak semestinya benda yang tak baik, dia boleh jadi benda yang baik, yang positif, kita boleh positifkan. Tapi kita tak nak stres yang menjadikan kita tak boleh menjadi hamba Allah yang lebih produktif, ataupun menjadi hamba Allah yang dapat menyumbang sesuatu balik kepada masyarakat, insyaAllah. Jadi saya fikir itu sahaja yang ingin saya kongsikan di sini. Saya nak ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Secara ringkasnya saya ingin simpulkan, iaitu dunia ini adalah makanul musibah, tempat untuk kita diuji. Dunia juga adalah makanul ibadah, iaitu tempat kita untuk tingkatkan ibadat kita. Apabila jiwa kita kuat, insya-Allah kita sanggup berhadapan dengan ujian, dan Allah tidak akan menimpa sesuatu kaum itu dengan ujian jika Allah tak tahu Allah akan uji kita dengan apa yang kita mampu tanggung sebenarnya. So kita jangan worry, insyaAllah we can do this together as Malaysians. Kita akan berhadapan dengan situasi ini bersama-sama. Ingat pesanan-pesanan yang telah diberikan, social distancing, jangan keluar rumah kecuali benda yang betul-betul penting, ya. Dan jaga kebersihan sentiasa, itu juga anjuran dalam Islam. Dan teruskan prihatin dengan apa yang berlaku kepada mereka. Ikutilah Facebook page Syria Care, juga IG Syria Care Malaysia. Jangan lupa like dan subscribe, ya, YouTube Syria Care Media untuk melihat video-video ni. Dah dekat rumah, banyak masa, boleh tengok video-video yang telah pun kita uploadkan. Jangan lupa like, jangan lupa share. InsyaAllah semoga kita mendapat rahmat Allah SWT, dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ini pandemik ini juga akan dapat diselesaikan. Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan di pihak saya, dan kalau ada sebarang soalan barangkali yang tak sempat, ataupun yang mungkin yang tengok recorded live record ni nanti boleh tinggalkan soalan ataupun boleh PM, insyaAllah pihak kami akan menjawab sebaik mungkin. Sebagaimana saya sebut, kami tidak cuti, kami hanya bekerja dari rumah saja. Sekian saja, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.